Abang-abang tahu tak kegembiraan seorang isteri bila abang jadi imam. Suami aku jadi imam, ya Allah. Bangga tuan. Orang perempuan. Dia bukan teringin nak bilang kawi ke apa, itu bonus. Leha, mai semayang, Zuhur mai. 15 tahun tak pernah jadi imam. Bulan Ramadan jadi imam Zuhur. Lari kedek pakai telekung. Kejap abang, abang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Menang isteri ni. Aku ingat pilihan yang tepat. Salah juga orang tuan. Mana boleh Zuhur kuat abang oi. Semalam Jumaat imam kuat baca. Itu Jumaat abang. Ni Zuhur bang. Oi, sudah tukar sekarang. Aku terajar orang ni kan. Al-Quran ataupun surah Al-Fatihah ni Kak Leha, dia jadi ubat. Jadi ubat. Sebab tu ada sahabat Nabi yang membaca 7 kali surah Al-Fatihah. Dibacanya surah Al-Fatihah, diludahnya kepada tempat satu ketua kabilah yang digigit binatang berbisa. Dengan izin Allah, sembuh. Maka dapat hadiah kambing seorang seekor. Bila dapat hadiah kambing seorang seekor, ketua kampung ni bagi. Sahabat-sahabat Nabi ni pula tak berani nak makan kambing tu. Sebab mereka baca surah Al-Fatihah, mereka jampi pada hamba Allah yang kena gigit kala tadi. Kemudian dapat pula hadiah. Maka mereka takut mereka makan kambing tu. Sebab mereka menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Liyashtaru bi ayatillahi zamanan qalila. Jadi mereka pun takut nak makan kambing ni, boleh makan ke tidak kalau disembelih ni. Kamu baca Al-Fatihah, kamu ludah tempat dia luka, lepas dia kena gigit, bila sembuh dia lega, dia bagi hadiah pada kamu. Tidakkah kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Nak pulangkan balik kambing, dia orang tak pulangkan. Nak sembelih kambing nak makan, tak berani pula. Kita balik ke Madinah, kita tanya pada Rasulullah. Bila balik ke Madinah, mereka tanya pada Rasulullah. Kami ni sampai dekat satu kabilah, kampung. Kami nak tumpang bermalam, nak tumpang minum, berteduh. Tapi orang-orang kampung tadi menghalau kami. Kami berteduh di luar kampung mereka. Dengan takdir Allah, ketua kampungnya digigit, disengat binatang. Taknya sembuh-sembuh macam-macam ubat, akhirnya orang kampung datang jumpa kami. Adakah di antara kamu yang boleh merawat orang yang disengat binatang? Kata sahabat Nabi ni, insya-Allah kami boleh tolong dengan izin Allah. Maka pergilah. Dia kata kalau sembuh ni aku bagi engkau orang kambing. Dia membaca surah Al-Fatihah, diludahnya di tempat digigit tadi dengan izin Allah, sembuh dan akhirnya dapat hadiahnya kambing. Nak sembelih takut menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Balik ke Madinah baru tanya, Rasulullah, bolehkah kami ambil upah? Bolehkah kami makan kambing ni ya Rasulullah? Lepas kami ubat orang dengan baca Al-Fatihah. Kata Nabi, boleh. Tak nak bagi kat aku. Nabi tanya pula, mana kamu tahu Al-Fatihah ni ubat? Kata hamba Allah tadi, saya baca ya tadi. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, apa yang kisah sahabat Nabi ni, apa kisah ni? Pertama, Al-Quran tu adalah ubat. Syifa. Syifa'un wa rahmah. Ubat dan rahmah. Mana-mana ayat Quran kat Leha dia jadi ubat. Nah, Kak Nak baca jadi ubat. Kita hari ni tak ingat Quran tu jadi ubat. Kita ingat ubat tu ubat lah. Quran bukan ubat. Allah kata Quran tu ubat. 2. Boleh menerima upah, boleh menerima bayaran kalau kamu mengajar orang baca Quran ataupun ilmu tentang Quran. Hukumnya harus. Sebab hari ni ada orang cakap, apalah ustazah tu tetapkan bayaran kalau ngantar Quran, ngantar anak-anak mengaji dengan dia 100 bulan. Tak tahulah ustazah sekarang.
Semuanya tak ikhlas belaka. Habis tu berapa akak nak bagi kalau anak akak hantar rumah dia? Ikhlas aku suka kita lah. Kita ikhlas nak bagi berapa? Kenapa nak tetap bayaran pula? Sekarang ni siapa yang ikhlas? Kak ikhlas ke dia yang ikhlas? Kak tak ikhlas ke ustazah tu yang tak ikhlas? Kau suka kita lah nak bagi berapa kan janji ikhlas. RM1 boleh kak? RM1 kalau ikhlas. Akak mengajar anak akak RM1. Sebab dia kata kalau ustaz tu ambil bayaran, ustazah tadi ambil bayaran, tak boleh. Mana boleh ambil bayaran? Sahabat Nabi ambil kambing, tuan-tuan. Nasib baik kalau anak kita tak hantar rumah ustazah tu, ustazah tak minta dekat kita kambing seekor. Apa upahnya sebulan ustazah? Seekor kambing. Mengikut hadis Nabi SAW, sebulan 1 ekor kambing. Mampu kita tuan-tuan, tiap-tiap hari buat akikah kita. Jadi janganlah kita cakap ustazah, ustaz yang ambil duit upah mengaji Quran, upah mengaji Quran Iqra' ke apa benda ke, sebulan dia letak 50, satu kepala dia letak 100. Janganlah kita kata haram. Ada hukum dia. Hukum dia harus. Pergi konsert Blackpink boleh pula. Bayar 3-4 ribu, ikhlas benar pula. Ikhlas. Bukan senang nak dapat ustaz. Ini antarabangsa punya ustaz artis. Bukan cokian-cokian ustaz. Oi. Oh yang tu ya. Habis tu antara international punya artis dengan Al-Quran. Al-Quran lagi international. Al-Quran lagi international tuan-tuan. Rahmatan lil alamin. Sekalian alam ni. Turun daripada Allah. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang ketiga, tuan-tuan yang saya muliakan, Al-Quran ni sebagai senjata kita, kekuatan kita. Dalam apa benda yang kita hadapi, dalam apa benda perancangan yang kita buat, ialah Al-Quran. Tapi persoalan dia, berapa ramai yang bangga dengan Al-Quran. Ada orang kata pada saya, Ustaz, kalau kita jumpa tongkat Nabi Musa tu seronok, Kalau kita dapat tongkat Nabi Musa, seronok Ustaz. Kenapa? Boleh pergi Langkawi. Belah laut, naik Myvi jalan. Senang Ustaz. Tak payah tunggu feri, tak payah naik terbang. Nak pergi ke Medan dia, belah laut Selat Melaka tu. Jalan ramai-ramai, naik konvoi, X1R. Allah Ta'ala. Oh, dia seronok dengan tongkat Nabi Musa. Saya kata, abang, yang Allah sebut dalam Quran, faqul nadrib bi'asakal bah. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Ada 2 ayat. Maka Nabi Musa memukul batu. Faqul nadrib bi'asakal bah. Nabi Musa memukul laut. Ada 2 kisah Nabi Musa gunakan tongkat untuk memukul. Satu, memukul batu. Dia pukul batu, keluar daripada batu tadi 12 mata air. Maka masing-masing kumpulan daripada Bani Israel, 12 geng, ambil daripada air masing-masing. Ada pipe keluar daripada batu. Mukjizat Nabi Musa. Kemudian satu lagi, mukjizat Nabi Musa, dipukulnya laut. Faqul nadrib bi'asakal bahr. Terbelahnya lautan. Maka lalulah Nabi Musa dan pengikutnya. Diikuti oleh Fir'aun dan tentera Fir'aun. Dan ditenggelamkan Fir'aun. Wa aghraqna ala Fir'aun. Wa antum tanzurun. Dan ditenggelamkan Fir'aun dalam laut tadi. Dan kamu tengok macam mana dia tenggelam. Masya Allah. Kalaulah kita dapat tongkat Nabi Musa, Ustaz. Cantiknya. Tak jadi apa, abang. Oi. Sebab kita bukan Nabi Musa. Pukul lah Tasik Putrajaya 100 kali. Tak tenggelam apa. Sebab kita bukan Nabi. Tak ada apa. Ada orang yang bangga dengan keris Tameng Sari. Saya, Ustaz, kalau dapat keris Tameng Sari, tak load. Tikam tak load. Tikam tak load. Siapa yang pegang keris Tameng Sari ni? Tu dalam sejarah. Tikam tak load. Kan hang jebat. Hang jebat kata dekat hang tuah.
Selagi keris tameng sari ini berada di tanganku, tuan, jangan katakan kau nak membunuh aku, melukakan aku pun belum tentu, tuan. Wah, hebat. Sebab tu hantuah dia cari jalan macam mana nak rampas tameng sari dari jebat. Sebab dia kata keris tameng sari tu hebat. Siapa pegang tak lut. Wah, siapa yang dapat sekarang keris tameng sari, senang pergi rompak bank. Saya ada tameng sari. Polis tembak pun tak mati. Wah, cita-cita dia pun cari keris tameng sari. Pasal apa? Pasal nak katakan dia tu tak lut, ditembak tak jadi, luka pun tak jadi. Dia berbangga dengan keris. Tuan-tuan yang saya hormati, saya jumpa dengan seorang, suara dia sedap. Suara dia sedap. Tua lah. Macam buluh perindu kat leher. Suara dia. Rupanya tuan-tuan, dia simpan satu benda dalam botol dia. Ada panjang tu. Saya tanya, apa dia ni bang? Ini buluh perindu. Bila dia baca Quran jadi sedap. Oh, patut napas panjang, suara sedap. Dia duk minum air buluh perindu tu. Kalau yang ni tak ada, Ustaz? Oh, yang ni tak ada, suara saya tak ada. Oh. Sampai tara tu, tuan-tuan. Nak bagi elok, percaya pada buluh perindu. Saya tanya, abang ambil di mana? Oh, ini turun-temurun untuk nenek dia punya. Patut seorang gemersik gila. Tuan-tuan, ada orang yang berbangga dengan benda-benda yang bukan-bukan, yang pelik-pelik. Ada yang berbangga dengan cincin. Ada yang berbangga dengan pedang. Ada yang tangkal. Ada yang percaya pada tangkal yang di pinggang. Isteri dia kata, Ustaz, suami saya ni sakit. Sakit apa? Kencing malam. Asal malam kencing. Asal kencing malam. So, pergi berubat. Jadi, bomoh tu, pakaikan dekat suami saya tangkal warna hitam. Tak boleh buang. Mandi, berak, kencing apa semua dengan tangkal tu. Apa hukum suami saya pakai tangkal, Ustaz? Saya kata, cuba buang tengok. Kalau buang, dia kencing atas tilam balik, Ustaz. Tua-tua bangka kencing atas tilam. Oh, sudah. Dia kata kalau buang benda ni jadi penyakit. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita lupa. Kita ada senjata yang paling bagus. Kita ada mukjizat yang paling hebat. Mukjizat tu namanya ialah Al-Quran. Berapa ramai yang anggap Al-Quran tu senjata? Berapa ramai yang anggap Al-Quran tu panduan? Berapa ramai yang anggap Al-Quran tu syifa? Berapa ramai yang anggap Al-Quran itu ialah penyelesai kepada sekalian masalah? Bulan Ramadan yang nak datang ni tuan-tuan, bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Berapa ramai yang datang bulan Ramadan, buat bodoh ya dengan Quran. Dia buat tak kisah ya dengan Al-Quran. Yang dia kisah, kad raya. Dia dapat kad raya daripada siapa? Daripada artis. Gantung dekat dinding. Kadang-kadang masuk dalam Facebook. Hari ni artis K-pop hantar aku kad raya. Satu Putrajaya dia bising. Kadang-kadang kita dapat kad raya daripada ahli politik. Dengan bangganya kita. Ada pula kita hantar kad raya pada Ustaz Kazim balas balik. Siap dengan gambar anak beranak Ustaz Kazim lagi. Begini ambil gambar, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Saya dapat kad raya pada Ustaz Kazim. Apa ada tuan-tuan, Ustaz Kazim macam hang juga. Tak lama mati orang tua tu. Artis pun tak lama ni mati. Apa yang nak dibanggakan dapat kad daripada orang? Kenapa tidak bangga mendapat satu surat daripada Allah?
Nama surat itu ialah Al-Quran. Tuhan yang maha besar ni, Tuhan yang maha agung ni tuan-tuan, yang menciptakan alam ni, dia bagi kepada kita Al-Quran. Bayangkan langit tanpa tiang. Bayangkan kita dijadikan daripada tanah, dijadikan daripada air, boleh hidup, boleh berfikir, boleh bercakap. Allah jadikan daripada tanah, boleh bercakap. Hebatnya Allah. Allah menjadikan manusia berbilion-bilion. Tak sama pun muka. Allahu Akbar. Allah jadikan manusia berbilion-bilion. Suara pun tak sama. Subhanallah. Allah Ta'ala jadikan macam-macam binatang. Sampai semut, ulat dalam tanah pun Allah bagi makan. Hebatnya Allah. Allah jadikan laut yang sangat luas. Tak terduga kita apa benda yang ada dalam laut. Tak habis-habis ikan. Ikan tak pernah habis beribu-ribu tahun. Hebatnya Allah. Tengok-tengok Allah bagi dekat kita Al-Quran. Kenapa tak rasa hebat? Allah bagi dekat aku. Kalau kita dapat surat daripada menteri, seronok lah. Kita dapat surat penghargaan daripada majikan, dalam frame. Kita dapat surat tauliah, oi bangga, boleh ceramah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Kan senang dapat tauliah, tak ada. Oh, sekarang nak ceramah, tanya, tauliah lah. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi kita kena hormat lah, itu peraturan kan. Undang-undang. Macam kita lah, pandai naik motor, menang pula Grand Prix, Johan motocross. Lesen tak ada, tak boleh juga. Johan motosikal, melambung-lambung naik motocross. Dua kat Lita tu Johan. Bunga malah pula dapat hadiah ni. Cekap bawa motor. Tengok-tengok tak ada lesen. Tak boleh bawa kat highway kan dia. Duduk belakang. Macam itulah lebih kurang tauliahnya. Kita hormat tuan-tuan. Ini peraturan. Kalau kamu nak bawa kereta ni, ambil lesen. Kalau nak, buat tauliah. Habis tu kenapa Ustaz tak ambil tauliah? Saya dah ada tauliah 3 negeri cukup dah. Setiap negeri saya nak ambil tauliah penat saya tuan-tuan. Takkan 3 negeri dah ada tauliah saya takkan nak ambil lagi. Tak boleh, kena ambil juga. Okey, cukup lah. Saya hormatlah, tak boleh ceramah. Saya tak ada tauliah, sudah. Tapi kami nak panggil ustaz. Tauliah tak ada, faham tak? Apa itu kalau nak panggil ustaz? Kita buat konsert. InsyaAllah. Saya pun dah tubuh lah kat Lehai kumpulan nasyid. Ada 6 orang kumpulan. Tuan-tuan nak lagu apa? Semua hafal dah. Lagu orang putih ada. Lonely summer, but I feel the emptiness. I sang you all my dream. Still we have a kiss. Lagu orang putih mana entah. Lepas ni kita buat kumpulan rock. Ya. Di matamu mencerminkan rindu. Hindustan boleh? Hindustan boleh. एक प्यार का नगमा है मौजू की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है. Sejadah nak ajak Ustaz Wadi duet sekali tuan. Relax nyanyi lagu tuan. Panjang-panjang batang pohon kelapa. Sambung Ustaz Wadi tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi peraturan adalah peraturan. Kita hormat pada peraturan. Mana tempat yang boleh kita pergi, tak boleh pergi, sudah. Bukannya dihalang ceramah pun, orang lain boleh ganti. Macam minggu lepas saya tak dibenarkan ceramah sebab tak ada tauliah. Dalam surat tu dia kata, pihak tuan boleh mengundang ustaz-ustaz di bawah untuk meneruskan program. Maknanya bukan dia suruh batal, dia suruh ganti ustaz lain. Ada 2 surat saya dapat, tapi saya tak busuklah dalam Facebook. Tak payahlah, itu peraturan undang-undang. Dah mereka tetap begitu, kita hormat sajalah. Boleh pula ustaz ceramah di Putrajaya, saya ada wilayah persekutuan punya tauliah, no problem lah. Nah, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan.
Cerita bab tauliah terlupa dah mana tadi. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Al-Quran, kita kena rasa bangga. Jangan rasa buat bodoh je dengan Al-Quran. Buat tak reti dengan Al-Quran. Bulan Ramadan yang kita nak sambut adalah bulan diturunkan Al-Quran. Yang kita duk lebihkan sekarang ni, tuan-tuan, ni menatang ni. Siang malam main TikTok. Tuan-tuan tahu tak, tokey TikTok tu dah pencen dah sebagai TikTok. Tokey dia letak jawatan dah. Umur baru 38. Dia ada 44 bilion. Dia letak jawatan, dia kata dia nak enjoy, dia dreaming, dia kata dia nak enjoy, dia nak learning, dia nak reading, dia tak mau apa dah, dia tak mau apa dah. 44 bilion dia ada. Yang kita duk main TikTok 24 jam, berapa bilion ada sekarang? Pahala tak ada, bilion tak ada, apa pun tak ada. Dia main, dia buat, tapi dia menjana keuntungan. Ustaz pun main TikTok. Saya main TikTok, ajak orang ke masjid. Meter. Menunjuk ke masjid. Oh, nampak. Nyala-nyala-nyala. Motor saya sentai. Saya pun main TikTok juga. Tapi kita boleh pilih. Bila tengok TikTok, silakan. Tengok ceramah. Abang tengok ceramah siapa? Ustaz Kazim. Habis 4-5 minit. Siapa pula? Ini Ustaz Zul ni. Dengar ceramah. Isteri duduk dengar sebelah. Kan seronok. Habis ceramah Ustaz Zul, tengok gambar budak. Tergelek anak dara. Pakai skirt pula ada. Ya Allah. Bulan Ramadan ni. Apalah. Hilang pahala aku. Celaka betul. Cepat-cepat naik ke atas. Astagfirullahalazim. Isteri pun ke dapur. Masak juadah berbuka. Suami tadi cari balik. Mana dia? Hilang balik setengah pahala puasa. Tuan-tuan yang saya muliakan. Okey, saya kata tadi, Al-Quran ini penyelesai kepada masalah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Ada apa saja masalah, rujuk kepada Allah, rujuk kepada Rasul. Al-Quran dan Nabi, hadis Nabi SAW. Kenapa kita tak berbangga dengan Quran? Kenapa hari ni tuan-tuan kita nak bangga dengan benda yang bukan-bukan? Ada yang nak seronok mencari tongkat Nabi Musa. Ada yang nak mencari kapal Nabi Nuh. Ada yang nak mencari batu Nabi Ibrahim yang membakar, dia tak terbakar tu. Silakan. Tetapi bukankah di hadapan kamu sebuah kitab yang terang nyata, yang boleh menyelamatkan kamu bukan setakat di sini, menyelamatkan kamu sampai akhirat. Kita duk tengok kehebatan orang lain, kita lupa kehebatan kita yang dapat Al-Quran daripada Allah. Kita menyanjungi ketamadunan orang lain, sedangkan kita yang patut maju dengan Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Tuan-tuan tahu, kita ni jadi daripada tanah. Iblis, Al-A'raf, ayat 13, ayat 12, ayat 10, semua cerita tentang Nabi Adam dan Iblis. Al-A'raf juzuk 8. Allah tanya pada Iblis, Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis, kenapa engkau tak nak sujud pada Adam bila aku suruh sujud? Bila aku suruh sujud, kenapa engkau tak sujud? Apa kata Iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik pada Adam. Khalaqtani min narin, aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Adam daripada tanah. Aku lebih baik daripada Adam. Allah kata apa? Ayat 13. Qala fahbit minha. Iblis, berambus kau dari sini. Allah gunakan perkataan ihbit. Ihbit, turunlah kamu dengan hina. Berambuslah kamu dari syurga. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tak layak orang yang takabur duduk dalam syurga. Fakhruj, keluar.
innaka minas saghirin. Sesungguhnya kamu adalah orang yang kecil, kamu adalah makhluk yang kecil. Keluar kamu. Allah halau iblis. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa cerita ayat ni? Nombor satu, manusia akan rosak bila dia kata, aku lebih baik daripada dia. Kita akan rosak bila kita sebut, aku lagi baik daripada dia. Punca kerosakan. Siapa datang ceramah di surau kita? Ustaz Kazim. Dari engkau orang panggil dia, panggil aku. Punca kerosakan. Dia mari sifat takabur, dia mari sifat riak, dia mari sifat ujub. Siapa imam tu? Budak-budak tahfiz. Tarawih kita ambil budak tahfiz lah. Daripada panggil dia orang, panggil Ana. Ana ni Mesir tau. Ana belajar di Mesir 7 tahun. Kau orang, antum tak panggil Ana jadi imam. Antum panggil budak-budak tahfiz. Yalah, jatah kuasa minta budak-budak tahfiz jadi imam, imarahkan. Boleh bawa mahat datang sini, ramai sikit. Ana ni di Mesir. Dia tak tahu unta pun di Mesir. Daripada mula beranak sampai mampus unta tu. Tak pula unta tu belagak sombong pula. Saya kalau orang tak suruh jadi imam, saya suka. Saya suka. Saya sembahyang Jumaat duduk belakang. Orang tanya, Ustaz tak jadi imam ke? Dah. Saya pakai baju office ni. Tak sempat balik. Tengok pula imam tu baca khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sudah entah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang berbahagia. Sudah entah. Berapa ramai yang kata, baik aku baca. Itu punca nak rosak. Saya kalau tak jadi imam Jumaat lagi, saya suka. Tuan tengok senang nak jadi imam Jumaat. Duk tampung belakang kita tu beribu orang. Yang duk tumpang semayang kita tu. Nak kena ingat ayat, nak kena jaga rukun. Buatnya terlepas rukun, ulang balik besok Jumaat minggu depan. Qada balik kena umum. Mana nak letak muka? Untuk makluman tuan-tuan, Ustaz Kazim minggu lepas terlupa baca rukun khutbah. Akibatnya tak sah Jumaat kita minggu lepas. Kita kena ulang balik Zuhur lepas Jumaat minggu ni. Rupa ramai yang maki saya. Bodohnya Ustaz. Baik saya jadi makmum biasa, relax, tuan-tuan agak-agak mengantuk, sandar tiang. Tuan-tuan, jangan cakap aku lebih baik daripada dia. Iblis tu jadi sesat, iblis tu jadi kafir, pasal dia kata dia lebih baik daripada Adam. Ni orang ramai tuan-tuan yang kita duk rasa kita lebih baik pada orang. Kita datang semayang sini pukul 5.30. Seorang pun tak ada. Subuh 5.30. Buka lampu, buka kipas. 5.45 semayang sunat. Allahu Akbar. Kalaulah aku tak datang, siapa buka pintu? Allahu Akbar. Apa nak jadi orang di sini ni? Sami Allah. Nasib baik aku ada. Pukul 6 pagi, pengurusi masjid surau sampai. Dah. Kenal pula bunyi motor tu. Dah. Baru dia tahu siapa sampai awal. Allahu Akbar. Kalaulah kita dengar isi hati dia tuan-tuan, kita angkat dia, pergi sembahyang hujung-hujung. Kamu tak ada ikhlas. Sebab kamu rasa kamu lagi baik. Sebab tu bila saya tengok adik baju biru ni, apa kita rasa? Kita tengok anak kita pakai jubah ni, apa kita rasa? Ni, Aziz, EVOS, Top, Visa. Ni bukan Barcelona ni. Ni kumpulan apa? Tim apa? JDT? Bukan? Ya. Ni bukan Barcelona ni. Barcelona pun kena siasat sekarang ni. Bukan Liverpool ya. Kita tengok anak-anak ni kita rasa apa? Ya Allah. Seronoknya jadi budak-budak ni tak ada dosa. Langsung tak ada dosa. Ya Allah, seronoknya. Sepatutnya begitu.
Tengok-tengok ada anak kecil menangis pula. Wah, 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 menangis. Bapak dia dari buat ambulans. Wah. Dia turun ke anak. Wah, wah. Dah tahu kuat menangis, bawa buat apa? Ya Allah. Berapa ramai yang benci budak-budak. Berapa ramai yang bila budak-budak berlari kat belakang, Tok Siak tengok. Hai. Hai. Lari budak-budak tu berhenti kat sini. Pakcik tu orang Jepun ni. Lu hype. Sepatutnya bila tengok budak-budak, kita rasa, ya Allah, mereka ni anak-anak syurga ni. Tak ada dosa, tak ada apa pun tak ada. Habis tu kalau kita tengok orang tua, ya Allah, orang ni dah tua, dah banyaknya pahala semayang. Berapa kalilah dia puasa, berapa puluh tahun dah dia puasa, berapa puluh tahun lah dia sujud pada Allah. Ya Allah, banyaknya pahala pakcik ni. Yang tak ada pahala aku. Yang banyak dosa aku. Sepatutnya gitu. Barulah jadi baik. Ini kita dok anggap kita lebih baik. Ada datang ceramah pakai baju batik. Mana dia jumpa baju batik ni? Orang ceramah pakai jubah, pakai serban, pakai ridak pula. Tahu betul. Ini ada ceramah. Asyik baik tak pakai sokok hitam. Hai, ustaz apa ni? Tengok aku ni. Tak jadi ustaz pun. Serban besar. Ini punca rosak. Dia tengok pula kita pakai songkok hitam. Dia tanya pula kawan dia. Cuba kamu tengok dia tu pakai songkok hitam. Agak-agak last songkok tu dia basuh bila? Mana boleh basuh? Rosak lah. Bayangkan semayang tak basuh songkok. Astagfirullahaladzim. Tengok aku ni. Tiap-tiap hari basuh tu. Saya kalau jumpa orang macam ni, saya tanya dia pula. Kapet dalam surau tu bila basuh? Last basuh bila? Tak pernah basuh. Tak cicak kan, tak apa kan. Vacuum saja. Keluar daripada tandas, ambil wuduk. Kaki basah, tangan basah, masuk dalam masjid. Lap kapet kaki. Allahu Akbar. Kita duk lap. Kita masuk, kita sujud tempat dia lap. Allahu Akbar. Yang songkok hitam ni pula, mana ada keluar pada tandas, keluar ambil wuduk, songkok hitam di bawah. La ilah. Ada tuan-tuan? Tak ada. Habis tu kenapa kita nak kata orang lain lebih teruk daripada kita? Jangan. Itu perangai iblis. Jangan. Nanti ada bulan Ramadan, nanti iftar dalam surau kita ni. Jamuan berbuka puasa. Malam kedua, Hajah Rogayah punya sponsor. Nasi hujan panas. Ayam masak merah. Malam besok, giliran kita pula. Biryani kambing, gam lagi. Johor lagi kat belakang dia. 40 hari punya kambing. Habis-habis buka puasa, lepas sembahyang maghrib, dia tanya orang sebelah. Macam, sedap? Sedap kambing aku? Oh, sedap. Dengan semalam je sedap. Hari ni lagi sedap. Nampaklah siapa sponsor. Lingkup tu tuan-tuan. Tadi saya dengar Tok Imam baca Fatihah. Sedap tuan-tuan. Macam Imam Sudais. Itu belum dia tarik lagi tu. Nanti Ramadan tarik lagi. Macam Imam Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. 2 rakaat dia baca Sudais. Habis-habis salam, macam Mekah lah. Astaghfirullahalazim tuan. Ini punca-punca nak jadi rosak. Nombor 2. Iblis kata, aku daripada api. Adam daripada tanah. Api lagi bagus daripada tanah. Itu kata iblis. Tuan-tuan, daripada tanah jadinya Adam. Tok nenek kita. Daripada tanah jadinya manusia. Tanah, Kak Leha pergi ambil tanah. Pegang tanah tu Kak Leha. Daripada tanah boleh jadi otak. Daripada tanah boleh jadi deria. Deria. Saya lalu kat kedai sushi.
Sushi. Nak sebut tak erti. Apa ni bau hanyir sangat ni? Rupa kedai sushi tuan. Kita orang kampung mana pernah makan sushi? Maknanya saya punya deria ni okey lagi ya. Tu, bau apa ni? Deria ni wujud daripada tanah. Bayangkan. Pendengaran ni dengar dapat daripada apa? Daripada tanah Allah jadikan. Jantung yang bergetar ni daripada tanah. Darah yang mengalir daripada tanah. Daripada tanah boleh jadi benda hidup. Allah sebut dalam Quran. So, kenapa kita tak majukan tanah? Maksud Ustaz? Majukan tanah. Tanah saja ada berapa jenis tuan-tuan. Sebab tu kita ada tanah boksit. Orang cari tanah boksit. Jual, beli tuan-tuan. Berlubang habis kampung. Pasal apa? Tanah boksit. Ada tanah yang mengandungi mineral yang tinggi. Ada tanah yang mempunyai galian yang hebat. Tuan-tuan, orang Yahudi, dia kaji ayat manusia dijadikan daripada tanah. Daripada tanah boleh hidup jadi manusia. Boleh bersuara, boleh bercakap, boleh berfikir, boleh mendengar, boleh berjalan, boleh buat macam-macam. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan pernah dengar tak microchip? Tuan-tuan mesti dengar microchip. Tuan-tuan tahu tak microchip diperbuat daripada tanah? Mereka ambil bahagian-bahagian tertentu dalam pasir, dalam tanah, dalam jenis-jenis tanah, mereka mencipta microchip. Microchip yang terbaru yang dicipta oleh mereka diletakkan dalam peluru. Dalam peluru tu dia ada microchip. Dia tembak kita, microchip tu dia kejar badan kita. Sebab badan kita sama dengan badan microchip daripada tanah. Ini senjata yang mereka sedang majukan sekarang. Apa benda yang mereka buat, mereka boleh detect kita. Nama dia apa? Microchip. Masuk je dalam badan kamu. Kamu buat apa, kamu pergi mana, kamu boleh dikesan. Kalau nak bagi mati pun boleh. Dia tembak saja tentang microchip tu hidup. Hidup dia meletup. Daripada apa mereka buat? Tanah. Dulu mereka menggunakan microchip dalam roket. Dalam peluru berpandu. Tuan-tuan tengok cerita Tom Cruise. Macam mana dia bawa kapal terbang, jet, fighter jet. Kemudian musuh kejar dia dengan peluru berpandu. Mana dia pergi, peluru pandu ikut. Ni. Pandai punya peluru ni, dia ikut. Sampai dekat bukit, dia naik tegak. Peluru pandu tak sempat nak ngelak, peluru hentam gunung tadi. Tuan-tuan, microchip telah wujud dalam peluru berpandu sejak berpuluh tahun yang lepas. Dan mereka buat di mana? Mereka buat daripada tanah, pasir dan galian dalam bumi. Subhanallah, otak Yahudi. Sebab dia kata manusia daripada tanah boleh bercakap, daripada tanah boleh berfikir. Hari ini tuan-tuan, mereka mencipta microchip yang pandai, yang berfikir. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan. Sepatutnya Al-Quran yang kita dapat, lama dah kita jadi moden. Lama dah kita jadi orang hebat. Tetapi kenapa umat Islam tak hebat-hebat lagi? Sebab dia tak ada masa untuk mengkaji Al-Quran, dia hanya ada masa untuk berpolitik. Kerja dia 24 jam politik. Lama-lama tak ada masa nak berfikir tentang Al-Quran. Orang lain yang berfikir tentang Al-Quran. Bangsa lain mengkaji tentang Al-Quran. Kita hanya sambut nuzul Quran, tapi kita tak jadi moden dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang saya hormati. Al-Quran itu turunnya bila? Turunnya pada malam Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadr. Diturunkan pada malam Al-Qadar. Ustaz, ya. Saya belajar di dalam sejarah nuzul Quran 17 Ramadan. Saya baca pula Lailatul Qadar berada pada 10 malam terakhir.
Macam mana cerita, Ustaz? Allah kata diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tetapi saya sambut Ramadan, nuzul Quran 17 Ramadan. Nabi kata carilah Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Macam mana, Ustaz? Saya keliru lah. Tu yang saya malas baca Quran tu. Mengelirukan. Peluh otakmu. Suruh mengaji tak nak, suruh belajar tak nak, pandai cakap mengelirukan. Diturunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Al-Quran diturunkan melalui 3 fasa. Pertama, daripada Lauh Mahfuz. Daripada sisi Allah, pergi ke Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz, pergi ke Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah, diturunkan pada Nabi Muhammad secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Itu asal dia. Yang turun daripada Lauh Mahfuz, turun ke Baitul Izzah, turunnya pada malam Al-Qadar. Turun daripada Baitul Izzah, langit dunia, turun kepada Nabi Muhammad pada 17 Ramadan. 17 Ramadan, nuzul Quran. Jadi turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar sampai Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah turun pada Nabi Muhammad pertama kalinya pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Dah dapat jawapan. Barulah faham, Ustaz. Sebab tu kena mengaji. Ni main lato-lato bila nak faham. Totak menatang apa rupa lato-lato tu. Kita ingat budak-budak main rupa tu imam dengan Tok Siak begini. Menunggu waktu Isyak tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Baik. Bila sebut tentang Al-Quran diturunkan pada malam Ramadan. Pada bulan Ramadan. Dan tak lama lagi kita akan sambut Ramadan. Ramadan ni banyak nama. Okey, nama dia Syahrul Siyam, bulan puasa. Nama dia Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nama dia Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarakah, bulan keberkatan. Dia dipanggil juga Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Ramadan juga dipanggil Syahrul liyazdadu fihil rizqil mu'min, bulan yang ditambah rezeki orang beriman. Baik. Itu nama-nama Ramadan. Nama Nabi Muhammad 200 lebih nama Nabi Muhammad. Nama Al-Quran lebih 55 buah nama Al-Quran. Ada ulama kata nama Al-Quran 90 nama. Tuan-tuan, nama saya tak banyak. Nama saya Kazim, nama saya Ikram, nama saya Duke, nama saya Dek Yan. 4 ya. Masa bercinta lu, mak gua panggil Zim. 5 nama. Apa maksud Ustaz? Orang Arab sebut, semakin banyak nama dia, tanda dia makin baik. Ulang balik. Orang yang banyak nama, itulah tanda orang baik. Al-Quran ada 55 sampai 90 nama. Nabi Muhammad sahaja nama dia ada 200 lebih nama. Masya Allah. Yang kita tahu Muhammad, yang kita tahu Ahmad. Kita tak pernah dengar nama Nabi Muhammad. Namanya ialah Al-Muqaffi. Nama salah satu nama Rasulullah Muqaffi. Ada tak di Putrajaya buah nama anak dia Muqaffi? Tak nak, Ustaz, nanti orang panggil kopi. Pergi sekolah, kawan-kawan panggil kopi latte, cappuccino. Sudah. Itu kopi, bingung weh. Yang ni Muqaffi. Nama Muhammad, buah nama anak kita Muhammad Muqaffi. Wah. Saya hari tu nak bubuh nama cucu saya. Ayah, nak bubuh nama apa yang baru ni, ayah? Anak saya call. Masa tu saya kat Teluk Intan. Bubuh nama Muhammad Muqaffi. Okey, ayah. Setengah jam lepas tu mak dia telefon. Abang bubuh nama apa? Muhammad Muqaffi. Abang tak fikir ke nanti orang panggil kopi kat cucu kita?
Bukan kata akak-akak. Dengan isteri saya pun takut kopi tu. Aduh. Akhirnya tukar nama lain. Muhammad Izdan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Semakin baik seseorang, semakin banyak nama dia. Al-Quran tu ada 55 sampai 90 nama. Hebat, tuan-tuan. Jadi apa yang saya nak ajak pada tuan-tuan, sempena dengan Ramadan, khusus tentang Al-Quran sahaja. Jom kita cari pahala sebanyak-banyaknya dengan menjadi sahabat Al-Quran. Bulan Ramadan adik, kita jadi sahabat Al-Quran. Ustaz, saya tak pandai baca Quran. Tahap tak pandai itu apa abang? Saya huruf tak kenal, baca apa tak boleh. Apa surah yang abang hafaz? Qul huwallah. Sebab tu Ustaz, saya tak pernah jadi imam semayang. Sebab saya malu pada isteri dan anak-anak. Tiap-tiap rakaat qul huwallah. Sampai anak saya pun dah hejek. Mesti qul huwallah. Bila saya jadi imam, betul Ustaz. Anak boleh siku abang dia. Betul tak? Qul huwallah. Nampak tuan dia. Habis tu sekarang siapa yang jadi imam kalau sembahyang di rumah? Isteri saya lah, dia hafal surah banyak. Eloklah abang dengan abang, dengan isteri-isteri abang mu, 3 suku alhamdulillah. Tuan-tuan yang saya muliakan, abang-abang jangan malu kalau tak pandai baca Quran. Malu depan Tuhan. Jangan malu sekarang. Malu sekarang apa masalah? Ingat abang seorang je tak pandai baca Quran. Bersepah lagi tak pandai. Dia nampak pandai sebab belum test. Nampak pandai Pakai jubah, pakai serban, ridak pula. Ini mesti alim ni. Tolak dia jadi imam. Syekh, jadi imam Syekh. Imam kita cuti, isteri bersalin. Batuk je ni. Hai, tadi elok je berbual. Tolak jadi imam. Saya ni COVID ni. Lari semua orang tuan. Sanggup mengaku COVID, jangan jadi imam sudah. Oh, rupanya tak boleh jadi imam. Tolak dia jadi imam. Imam tak ada. Imam isteri bersalin. Imam dua, dia pula bersalin. Oh, susah tu. Dia pun jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semelah dia kata. Baru kita tahu. Loh. Tak betul tajwid. Tengok tiap-tiap hari tak pernah miss sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia beranak pada lam. Alhamdulillah. Dia beranak nama dia Tawalul. Mana boleh mana boleh semelah. Takbir pun dah salah. Allahu Akbar. Apa sebab panjang bar? Bar tak boleh panjang bang. Allahu Akbar. Yang panjang Allah. Allahu Akbar. Dia pula Allahu Akbar. Amboi. Baik benar rupanya enggak tabir tuan. Itu belum lagi tuan-tuan tak masuk-masuk niat. Makmum di belakang ni bilalah nak sembahyang ni. Usalli ai. Tak masuk-masuk lagi orang tua ni. Nampak pakaian kemas sangat ada. Allah. Tak dapat niat. Ingat dapat dah. Allah. Abang-abang kalau jumpa orang macam tu. Ampor kat belakang. Bong. Allahu Akbar. Nak dapat pun. Susah sangat ngangkat takbirnya pun. Sebab tu abang-abang, jangan malu kalau tak pandai baca Quran. Ramai sama waktu dengan kita. Kita serupa. Sama-sama tak boleh membaca. Relax. Yang mana tak boleh belajar, kita masuk kelas boleh balik, rendah balik. Kita ni ada ustaz muda-muda ni, tu imam muda ni. Belajar Iqra' balik. Kelas Iqra', qiraati. Pendaftaran RM20, yuran RM10.
Masuk dalam kelas. Pandai tu Haji. Ba, ba, ta. Oh, pandai. Sampai ta je Ustaz. Lepas tu Ustaz saya mati Ustaz. Dia tata kat saya Ustaz. Ba, ta tu. Jangan malu bang. Kalau kita boleh baca dengan betul Iqra, 3 bulan kita dah boleh baca Quran. Ingatkah apa helikopter tu? Motor. Astagfirullahalazim. Berhenti saya dengar ceramah. Tahu mana bunyi dia? Baik. Saya, pengalaman saya lah. 2 hari lepas. Semalam ke 2 hari lepas? Semalam. Semalam saya ada untuk rakaman untuk Ramadan. Mereka main temu ramah saya. Bila Ustaz berkecimpung dalam bidang dakwah? Dia tanya saya. Saya tanya umur awak berapa? Sebelum awak lahir saya dah ceramah dah. Oh dah lama dah. Lama sangat dah tuan. Tahun 90. Saya ceramah ni Kak Nap tahun 90 Kak Nap. Kak Nap kahwin dah betul tahun 90. Kahwin dah. Tahun 90 maknanya 33 tahun dah saya ceramah. Berapa lama tuan-tuan? Jadi umur Ustaz berapa? Kira tengok. Mana ada saya ceramah umur 5 tahun? Kumang-kumang 50 dah. Tapi tak nampak Ustaz 50. Itu kena belajar dengan saya. Apa petua dia? Tuan-tuan, kerja saya yang pertama mengajar tahfiz. Pekerjaan pertama saya. Saya guru tahfiz. Pekerjaan kedua saya, pensyarah pusat kekeluargaan. Sebab tu saya bercakap pasal keluarga ni. Saya bercakap pasal keluarga belum saya kahwin. Macam-macam masalah saya jumpa tuan-tuan. Masalah suami isteri. Saya kata aku ni nak kahwin ke tidak? Banyak benar masalah di mana ni. Takut saya tuan-tuan. Yang pelik-pelik saya jumpa. Saya jumpa suami hak gila. Saya jumpa isteri hak gila. Gila apa Ustaz? Saya tak cerita. Nama dia gila-gila. Yang saya seronok jumpa perempuan yang mengandung. Suami dia bawa jumpa saya, Ustaz. Isteri saya ni mengandung. Oh, tahniah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah Ustaz. Tapi mengidamnya lain macam. Apa yang akak mengidam? Dia nak makan babi Ustaz. Astaghfirullahalazim. Buat tenang kau Ustaz jampi sikit kepala dia Ustaz. Dia kata kalau tak bagi dia makan babi, lalu depan kedai babi pun cukup. Tiap-tiap hari saya kena lalu bawa dia Ustaz. Lalu dekat babi gantung tu dia tengok. Itu pun. Astaghfirullahalazim kau. Tak tahulah Ustaz. Kau teringin. Dia kata saya teringin. Astaghfirullah. Sebab tu Kak Lehau babi ni jangan sebut lembut. Sampai kiamat kena sebut tebal. Babi. Barulah kita rasa benci. Ustaz, dia suka kat babi. Saya berikut laki dia. Babi tu haram kau. Main dekat dia. Kau suka babi. Tu puja dia. Kau melembutkan suasana tu. Sebut babi. Macam akak-akak lah. Marah dekat suami. Waktu tengah sayang. Bi, jomlah alam anda. Bi, jomlah alam anda. Cendol je lah Bi. Abang tak larat lah. Bi tak larat. Babi. Nampak tuan-tuan. Masa tengah sayang. Bi. Benci babi. Tahun 95 saya mula mengajar Iqra. Tahun 94 saya mengajar Iqra. Saya bukan bermula dengan ceramah saja kau. Saya ada 1,000 orang pelajar di Bandaraya Ipoh tahun 94-95. Saya panggil orang, mai. Saya mengajar di pejabat kerajaan, di kilang, di dewan, di surau, di masjid.
Saya mengajar daripada pagi sampai lepas isyak. Malu Ustaz. Mari saya ajar. 3 bulan boleh baca. Sebab tu saya nak ajar pada abang-abang, akak-akak yang jadi ustazah Iqra' di sini. Kenalah ajar betul-betul. Okey? Cara nak baca buku satu, jangan baca laju. Ba, ta. Masuk buku 3. Pa, kena tampar balik. Dia kena baca putus-putus. Ka, ta, ba, fa, la. Macam tu. Da, ro, sa, ma, ka, na. Pandai macam mana pun. Da, ro, sa, ma, ka, na. Da, ro, sa, ma, ka, na. Tak mau dia. Bila bertemu dengan huruf mat, fa, ala, kataba, itu cara baca dia. Bila sampai buku 6, insya-Allah tuan-tuan boleh baca Quran. 3 bulan saja, Kak. Boleh baca insya-Allah. Sebab saya ada pengalaman, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan nak buat kursus, saya ajar. Cuma saya sekarang dah tak boleh ngajar Iqra', tak ada masa dah. Nak ngajar Iqra' pun tak ada masa, tuan-tuan. Jumpa isteri pun tak. Nak ngajar Iqra'. Tadi isteri telefon pukul 6:30. Abang kat mana? Dengkil. Buat apa? Nak pergi ceramah lah mama. Buat apa lagi? Tak apa, pergi korek lombong je timah sini kot. Baik siapa abang duduk Dengkil. Besok pagi pukul 10, abang ceramah dekat KLIA. Pukul 10 pagi. Abang duduk tak mana lagi? Tan Dengkil lah. Hotel ada banyak kat Dengkil ni. Dengan dia langsung tak jumpa kat Leha. Bila masa nak ajar Iqra'? Besok pagi dekat KLIA pukul 10. Pukul 5 petang besok dekat Masjid KLCC. Masjid KLCC. Akak-akak datang besok pukul 5. Rakaman tazkirah malam Jumaat. 5 petang dengan 9 malam. Saya dengan Ustaz Aslim Bahrin. Sepatutnya buat dekat masjid lain. Toliah tak ada. Tukar situ, tuan-tuan. Tapi saya tak kecoh lah. Tak dibenarkan sebab tak ada toliah. Pindah ke LCC. Tak ada apa. Salah apa. Kita usung ke merah api pula. Pergi balik pula. Hari Khamis pagi, saya ceramah di Ipoh, Hotel Kesherina. Ceramah untuk orang-orang pencen. Orang-orang yang nak pencen. Kursus. Saya tukang ceramah. Malam tu pula, patah balik ke KL pula. Forum Perdana Ehwal Islam. TV1, siaran langsung. Balik pula ke Pulau Pinang pula hari Jumaat 9 pagi. Dekat Pulau Pinang, Wisma Persekutuan. Malam ni pula di Mergung. Patah balik ke Ipoh, ada ijtimak. Habis ijtimak, lari pula pergi Melaka pula. Habis di Melaka, balik Ipoh balik, ada ijtimak. Habis ijtimak, patah balik Melaka pula. Mana ada hidup? Dengan berkeluarga. Abang-abang lagi untung pada saya. Ni, habis isyak ni, abang-abang boleh bawa isteri, bawa anak-anak makan shell out. Saya jangan kata shell out, Petron out pun tak pernah, Kak. Caltex out, lagi tak ada. Abang-abang lagi untung, malam ni boleh duduk sebelah isteri. Abang-abang malam ni untung, boleh tengok bola malam ni. Ronaldo lawan dengan Al-Abha. 10:30 malam. Saya nak tengok apa? Duk tengok dreba saya. Dreba saya tengok saya tengok dreba saya. Buat apa? Berpuluh tahun dah. Sebab tu, akak-akak lagi bersyukur walaupun dapat suami. Sebab ada yang datang minang saya. Dia kata, Ustaz, kalaulah dapat kahwin dengan Ustaz, bahagia. Tak payahlah kak, sengsara lagi ada. Akak-akak dapat suami macam ni. Syukur, Kak. Abang, beras habis. Begini 2 oleh beras. Hoi. Saya, isteri saya sendiri beli beras. Hoi. Tak pernah saya beratur beli beras. Sebab tu akak-akak bersyukurlah dapat suami. Abang-abang bersyukurlah dapat isteri. Habis tu Ustaz tak bersyukur. Bersyukur juga.
Sebab tu saya kata kat orang rumah saya, Mama, walaupun abang tak duduk lama dengan Mama, abang sibuk, tapi pahala abang duduk ceramah merata-rata ni dapat dekat Mama, sebab Mama jaga anak-anak. Dengar-dengar yang tu, Alhamdulillah. Lega. Sebab saya cakap macam ni, tuan-tuan, saya tak tahu. Zaman sekarang ni zaman orang berani main minang. Saya takut, tuan-tuan. Ya. Mula-mula tanya soalan. Lepas tu, Ustaz, saya dah jumpa dah laki-laki yang boleh mengisi hati saya. Oh, bagus. Orang mana, Kak? Ustaz lah. Astaghfirullahalazim. Jenis tu pun ada juga. Saya tutup pintu hati saya, Ustaz, 40 tahun. Saya janda, Ustaz. Saya janda umur 25. 40 tahun, Ustaz. Saya tak buka pintu hati pada mana-mana laki-laki. Sekarang selepas 40 tahun baru saya buka pintu hati. Ustaz lah yang berjaya membukanya. Akak tahu dah umur saya berapa? Tahu, saya 65, Ustaz. Ustaz muda banyak pada saya. Tapi saya boleh terima, Ustaz, walau Ustaz muda. Saya kata, memanglah akak boleh terima, saya yang tak boleh terima. 66 tahun Kak Leha. Berani betul zaman sekarang ni. Awal-awal saya reject lah. Tapi kalau 26, insya-Allah lah. Kita ejah tengoklah macam mana, cari jalan macam mana. Siap mengapa ke, kita tengoklah. Jadi abang-abang, jangan takut untuk baca Quran. Jangan malu nak baca Quran. Kita mulakan Ramadan kita ni bulan untuk aku boleh baca Quran. Kalau malu nak mengaji dengan ustaz-ustaz muda ni, mengaji dengan isteri. Jatuh, Ustaz, martabat saya. Saya suami, Ustaz. Takkan nak belajar dengan dia. Martabat apa, bang? Habis sembahyang isyak, habis tarawih, Leha, ajar abang. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Ha, kan bagus. Akak pun pujilah suami. Pandai abang baca. Pada pandai ke tak pandai? Itu boleh je. Abang tahu yang ini je Leha. Pujilah sikit. Kalau abang pandai baca Quran, Leha nak rasa abang jadi imam. Kan seronok. Abang-abang tahu tak? Kegembiraan seorang isteri bila abang jadi imam. Kalau dia naik motor RX, meter tu habis. Out dah meter dia, habis dah. Ya Allah. Suami aku jadi imam, ya Allah. Bangga tuan. Orang perempuan. Dia bukan teringin nak bilang kawi ke apa, itu bonus. Tapi kalau abang-abang boleh pimpin dia. Leha, mai sembahyang, Zuhur mai. Abang jadi imam. Ya ke abang? Terkejut beruk dia. 15 tahun tak pernah jadi imam. Bulan Ramadan jadi imam Zuhur. Lari kedek pakai telekung. Kejap abang, kejap abang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Menang misteri ni. Aku ingat pilihan yang tepat. Salah juga orang tuan. Mana boleh Zuhur kuat abang oi. Semalam Jumaat imam kuat baca. Itu Jumaat bang. Ni Zuhur bang. Oi, sudah tukar sekarang. Aku terajar orang ni kang. Jomlah abang oi. Kita tunjuk kita ni sebagai suami. Sebagai bapa. Superman pada anak-anak kita. Kita adalah hero, Superman, Spiderman, lagi? Ant-Man, lagi? Apa lagi? Iron Man. Nampak tu tak? John Cena. Ini tolak jadi imam, tak mau saja. Abang jadilah imam, tak payah. Kamu nak Jumaat, kamu imam. Apa abang? Pasal apa? Pasal nombor 1, dia tak lancar Quran. Nombor 2, pasal dia tak reti doa. Abang-abang, kalau kita jadi imam, tapi doa tak hafal, tak apa. Baca doa bahasa Melayu. Nombor 2, kalau tak boleh baca doa, habis jadi imam, Al-Fatihah terus. Al-Fatihah. Ambil mikrofon tu, bagi orang belakang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejam mata. Jangan tengok apa dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Orang belakang pula dapat. Apa yang buku pula? Dia bagi balik kat kita. Dia ketuk kita. Jangan tolak.
Malu, ambil balik. Tak balik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Makmum tanya, ada kenuri ke? Tak jadi apa. Baca doa bahasa Melayu pun tak apa. Tuan-tuan, jom kita dekatkan kita dengan Quran. Nombor 1, yang mana belum baca lancar, kita lancarkan. Kita boleh baca dengan isteri, kita boleh belajar dengan imam kita, boleh belajar dengan anak kita. Tuan-tuan, nombor 2, kita banyakkan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Nabi Muhammad baca dengan Jibril dalam bulan Ramadan. Maka kita banyakkan baca di surau bersama siapa? Jemaah kita. Masuklah tim tadarus. Letakkan senarai tim tadarus, pengurusi surau umum. Bagi peserta-peserta untuk tadarus Al-Quran 2023, sila hantar nama dan maklumat diri anda kepada setiausaha surau ya. Pada tahun ini, sesiapa yang masuk tadarus Al-Quran akan mendapat motosikal LC ya. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Oh. Siapa yang masuk akan menerima set pinggan mangkuk jenama Klorok. Masya Allah. Jom tuan-tuan kita hargai. Berapa lama dah asal baca tadarus, cap gajah berlari. Akan mendapat kain pelekat cap mangga. Telan elok untuk imam tuan-tuan. Jom kita bagi penghargaan. Sebab Nabi kata, kalau kamu bagi hadiah pada orang, dia mendatangkan perasaan kasih pada kamu. Bagi hadiah. Baru ni saya ceramah di masjid di Pengkalan Batu di Melaka minggu lepas. Pengurusi dia Datuk apa tau, Datuk Hamzah ke Datuk Zakaria, saya lupa. Anak-anak sana yang adik-adik besar ini, dia orang bila sembahyang subuh setiap 40 kali tanpa miss dapat hadiah basikal. Saya datang minggu lepas tuan-tuan, penuh budak-budak walaupun bukan sembahyang subuh. Sebab mereka dah biasa datang ke masjid. Saya ingatkan dia orang ni geng TikTok. Tak, memang kaki masjid. Dia orang buat, siapa datang sembahyang subuh berjamaah, masjid bagi basikal. Siapa sponsor? Datuk tadi. Ramai datang tuan-tuan. Bila dapat basikal, bila dapat hadiah, pakak datang. Kemudian mereka mula cinta pada masjid, bukan setakat subuh saja dia orang datang, segala fardu dia datang sembahyang. Saya tengok malam tu tuan-tuan, 50% yang datang adalah anak-anak muda. Masya Allah. Jom kita kongsi-kongsi rezeki, tubuhkan tabung ihya Ramadan, tadarus Ramadan. Dapat dalam 10-20 ribu misalnya, bagi hadiah. Siapa yang masuk tadarus, budak-budak, ni hadiah dia. Untuk kaum ibu, ini hadiah dia. Untuk kaum bapa, ni hadiah dia. Sekarang yang buat tadarus hanya bapa dan ibu. Anak-anak tak buat. Tahun ini, kita tadarus tim kanak-kanak. Di sini dia orang buat tadarus Quran. Satu kumpulan 10 orang, dapat 20 kumpulan, 200 kumpulan. Adik-adik, kalau adik-adik boleh khatam 30 juzuk Quran sepanjang Ramadan, Jawatan Kuasa Surau akan menghadiahkan adik-adik telefon bimbit jenis Samsung. Subhanallah. Berebut datang tuan-tuan. Jomlah. Hadiah pada budak-budak. Bagi seorang satu. Tapi ingat adik-adik ya, adik-adik dah dapat hadiah ni, duit raya pakcik tak bagi dia tau. Jadi kalau datang raya sama pakcik tak bagi duit raya. Ni dianggap duit raya. Dah. Selamat duit raya kita. Baru budak-budak ni suka. Lantik kepala pula. Itulah yang saya buat di kampung saya. RM500 dalam poket. Tiap-tiap kali sembahyang Jumaat. Bila saya sampai di masjid, budak-budak dah beratur dah. Saf,
5 saf paling belakang tu budak-budak. Beratur lah. Kepala dia Samad. Kepala budak-budak tu. Okey, Mat? Okey, Datuk. Kita mulakan sekarang. Seorang dapat. Semua budak-budak diam. Masuk sekali. 5 saf terakhir. Sekarang ni bukan budak-budak yang duduk situ. Orang tua pun sekali. Tengok. Dengan orang tua pun saya bagi sekali. Okey, jangan bising ya. Nanti sembahyang Jumaat jangan bising. Boleh? Boleh. Waktu khutbah jangan bercakap boleh? Boleh. Samad? Ya Ustaz. Siapa yang bercakap ambil nama. Minggu depan Ustaz tak bagi duit. Baik Ustaz. Diam tak kata apa. Pasal apa? Minggu depan potong nama tak ada duit. RM5 yang saya bagi satu kepala. Pakat ramai datang awal. Oh, Ustaz kaya Ustaz? Tak kaya Saya bagi sekali ya. Minggu depan tunggu juga. Tak ada pula Ustaz Kazim ni celaka betul Tuan. Itulah modal dia. Tuan-tuan, sekarang saya ada 500 budak-budak. Kalau buat maulud Nabi, budak-budak ni lah yang pegang spanduk. Saya ada 500 budak-budak. Kalau datang korban, dewa inilah tuan-tuan yang buat kerja korban. Saya ada 500 budak-budak. Kalau saya buat program Ma'al Hijrah, program Maulidur Rasul, dia orang lah yang selawat ramai-ramai tuan-tuan. Kita jangan jadikan musuh dengan budak-budak ni. Kita jadi kawan. Cara dia apa? Bagi hadiah, bagi hadiah, bagi hadiah. Besok bulan Ramadan, ambil budak tingkatan 4 jadi imam tarawih. Budak tingkatan 4 sekolah apa tau? Bagi tahu kat pengetua. Okey, anak-anak murid semua, untuk makluman kamu, pelajar kita, saudara Muhammad Sajad, telah dipilih oleh Syura Presiden 5 untuk menjadi imam tarawih bersama dengan Ustaz, bersama dengan saudara Helmi Husaini juga dipilih menjadi imam tarawih ya. Bilal pula dipilih daripada pelajar tingkatan 3, Ryan Roti ya, Ryan Roti dipilih sebagai Tok Bilal. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, budak-budak ni datang sembahyang jadi imam. 2 kelas dia datang. 3 kelas sekolah dia datang. Dia nak tengok kawan dia jadi imam. Allahu Akbar. Ryan jadi imam. Kan yang puasa tadi tau. Nampak tak? Lama-lama dia puasa tuan-tuan. Inilah cara dia. Salah satu caranya ialah tadarus Al-Quran. Cuma saya pesan abang-abang, bila masuk tim tadarus, janganlah garang-garang. Kadang-kadang bila masuk yang lembab, kita kata, aduh, kita nak habis cepat, dia masuk pula, kacau betul. Ada pula direct cakap, kami ni tim cepat baca. Engkau lambat, engkau masuk ujung. Kau masuk ujung. Kesian orang macam tu. Ada yang tak berani nak cakap, takut terasa, masuklah juga. Tapi bila dia baca, ditepuknya lantai surau, retak tai tu. Dengung. Tu dia marah. Panjang. Falamma ja panjang. Ui. Masuk hari kedua merajuk hamba Allah. Dia tak masuk dah tim tadarus. Dia bawa diri, dia baca sorang-sorang dekat penjuru surau. Kita pun bisik dia, Din, tak masuk tadarus, Din. Tak nak. Asal aku baca salah. Asal salah aku baca. Baik aku baca seorang, betul semua. Yelah. Silakan, Mat. Sila. Jadi abang-abang, macam mana abang-abang nak tarik orang yang tak lancar baca Quran supaya mereka dekat dengan surau di bulan Ramadan, supaya mereka baca Quran dalam bulan Ramadan? Ada 2 cara saya nak syorkan. Pertama, masukkan dia dalam tim kita. Bila turn dia baca, suruh dia ikut kita baca. Okey, Mat, engkau ikut aku baca serentak. Aku baca pelan-pelan untuk engkau. Wa basyiril ladzina amanu. Dia ikutlah. Serentak dengan aku. Wa amilus solihat.
Semuka dia dapat baca. Itulah cara dia. Okey, Mat, kamu ikut aku baca Kamu tak lancar kan? Ikut aku baca. Wa bansyiril ladzina amanu wa amilus. Dia pun sadaqallahul azim. Balik ni Ustaz. Bacalah pelan-pelan. Yang kedua, kita baca dalam peringkat satu surau. Yang tak lancar, dia tukang baca makna. Masing-masing pegang Quran. Sekarang tak payah pegang Quran dah. Kita dah ada skrin LED kat depan tu. Dekat turunkan skrin. Imam baca, makmum ikut. Falamma fasala talutu bil junud. Makmum ikut. Falamma fasala talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni. Habis tu yang tak lancar tadi apa Ustaz? Bagi dekat dia mikrofon, engkau baca makna dia. Oh, dia baca makna dia. Falamma fasala talutu bil junud. Dan apabila diutuskan kepada mereka Talut dengan tentera-tenteranya, dia tukang baca pula tuan-tuan. Dia rasa, ya Allah, walaupun aku ni tak lancar baca Quran, tapi dia orang bagi aku baca makna. Jadilah. Ini tidak. Tak pandai baca kan? Belakang. Lama-lama dia belah. Saya cakap macam ni orang marah saya. Saya cakap macam ni tuan-tuan. Janganlah marah saya. Saya ni kepala otak tak betul. Saya suka bagi cadangan yang tak betul. Saya ni dah ceramah 30 tahun. Ma'al Hijrah, Maulud Nabi, Isra' Mi'raj, macam-macam lah. Saya duduk di bawah. Ustaz, duduk di bawah dulu ya. Kita ada bacaan doa, kita ada bacaan Quran, ucapan pengurusi, lepas tu baru ustaz lah. Baik. Tak apalah, saya pun diam. Dijemput kepada saudara untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagus. Gini baca. Ya. Nampak tak? Tegar awak ni. Bukan tak bagus. Syukur. Elok. Tapi saya tengok budak-budak, oi, teruknya baca. Seksa baca Quran ni. Tuan-tuan faham maksud saya? Padahal baca Quran simple. Bila kita tunjukkan, bila saya cakap macam itu, orang marah saya. Simple je. Biar budak-budak tu tengok seronok, orang tua-tua tu tengok seronok. Kalau saya jadi pengurusi surau masjid, saya pilih 5 orang. Haji Dolah, Haji Mat, Haji Din, Haji Usop, Imam Mahdi. Mai sekali baca Quran. Lama dia Imam Mahdi tuan-tuan. Duk tunggu Imam Mahdi. Apa imam dia Imam Mahdi tuan-tuan? Baca ya. Dijemput kepada 5 tuan haji kita untuk membacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu. Orang yang di bawah tu, senang baca Quran. Kalau macam ni aku boleh baca. Kalau kita duk tunjuk hak tu tiap-tiap hari tuan-tuan, susahnya tak boleh aku. Lalah tiap-tiap tahun dia baca sampai dia mati tuan-tuan. Jom kita galakkan, bagi tahu kepada orang senangnya baca Quran. Di samping masa yang sama, belajarlah taranum Al-Quran. Masa yang sama, belajarlah membaca Al-Quran dengan baik. Tetapi sebagai satu galakan pada anak-anak muda, panggil budak-budak ni, 5 orang ni. Okey adik-adik, pederah. Kamu inna a'taina kal kausar. Kamu sambung. Fasalli li rabbika wanhar. Kamu pula sambung. Dia ambil mikrofon mula-mula. Inna syani'aka wal abtar. Budak-budak yang kawan dia diam kan? Yang duk berlari tadi ni tengok kawan dia diam. Tuan-tuan perhati tak bila kawan-kawan dia duduk depan, diam.
Okey. Kamu nak baca tak untuk bulan depan? Ada lagi ustaz ceramah. Kamu nak? Nak? Pasal apa? Pasal dia tengok senang baca Quran. Dapat mikrofon pula seorang satu. Lagi dia bangga. Budak-budak ni tuan-tuan, nombor satu, dia suka duduk depan. Nombor dua, dia suka dapat mikrofon. Kita pula pantang bagi ke budak-budak mikrofon. Cuba budak-budak pegang mikrofon. Tok siap kejar. Hai, hai. Budak-budak kan. Halo. Halo. Budak-budak tuan-tuan ni. Orang tua pun bangga dapat mikrofon. Dia kejar budak-budak tu. Rosak mikrofon tu. Bagi satu kat dia. Lama-lama tuan-tuan, baru dia tahu senangnya baca Quran. Serupalah kita bila jadi imam, senangnya baca Quran. Ni kadang-kadang kita duk tunjuk baca ayat atas-atas. Lama-lama lupa. Baca juzuk atas. Tak tahulah juzuk apa. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fi walaqad makkannakum fil ardi walaqad agak-agak siapa nak tolong? Makmum tu. Yang baca atas-atas buat apa mana aku tahu. Kalau baca qul huwallah aku boleh sambung. Alam nashrah aku boleh top up. Li'ila fi Qur'an aku boleh tolong. Engkau baca juzuk atas. Walaqad siap bunyi. 5 kali dah ulang. Walaqad makkannakum fil. Lalah budak dah jempat. Rukuklah. Allahu akbar. Lemah sungguh. Simple tuan. Kadang-kadang kita sebab tu kalau agak-agak tak ingat Quran, tak salah letak Quran yang besar. Tak apa, letak baca Quran lagi senang. Cuma kalau Quran yang besar, tolong kepitkan dengan pengepit yang besar. Kipas angin ni besar, yuk. Sebabnya dia tiup, tengah-tengah baca muka surat tu, selak pula dah. Sudah, mana pula tuan-tuan? Kan jadi pening kepala kita. Tuan-tuan, jom kita baca tadarus dalam peringkat surau. Semua yang datang, baca Quran. Siapa kepala dia? Imam. Hari ni bawa taranum, bayati. Ajar mereka bayati. Dalam bentuk simple ya. Besok kita akan baca nahwan. Nahwan pula supaya mereka belajar taranum. Mencantikkan bacaan Quran. Malam besok kita baca Al-Ghamidi pula. Satu malam, satu qari. Malam besok kita akan baca Al-Ghamidi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lama-lama seronok. Makna pun dapat, tadarus pun dapat, pahala pun dapat. Tapi Ustaz, satu malam 2 muka tak sempatlah khatam Ustaz. Tak apa. Ini kita buat dalam peringkat ramai-ramai. Supaya mereka dekat dengan Quran. Bagi peringkat lain, tadarus 5 orang, 10 orang, satu grup, kita teruskan macam biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Al-Quran ini adalah ubat. Okey? Al-Quran adalah ubat. Orang datang jumpa saya, Ustaz tolong jampi dekat saya ni tak sihat. Saya jawab, saya pun tak sihat abang oi. 2 hari lepas ada orang bisik dekat saya, Ustaz, ada ayat Quran untuk bagi kuat ni. Abang umur berapa? 70 lebih dah. Betul? Itulah abang ada penyakit hari tu, doktor dah kikis-kikis penyakit tu. Lepas kikis terus tak berfungsi Ustaz. Lah. 70 lebih dah tuan-tuan. Itulah orang lelaki-lelaki. Nak kata apa? Saya kata nanti saya post ayat untuk abang amalkan. Ustaz, ajarlah malam ni Ustaz. Kami pun nak tahu. Tak payah tuan. Ni untuk pakcik tadi je. Saya kata dulu untuk kanser. Ada satu ustaz marah saya. Nabi tak pernah ajar kanser dengan bacanya doa. Yang saya kata baca 1000 kali. Waktu umrah. Waktu tawaf. Saya buat tuan. Engkau kata Nabi tak buat kan? Nabi tak buat lantak engkau lah. Tapi aku dengar dalam Quran. Allah Ta'ala kata Al-Quran itu rahmat dan ubat.
Tuan-tuan yang saya muliakan, saya sakit hari tu, yang terbaru saya sakit ni yang kena penyakit kulit tu. Macam-macam doktor saya jumpa, macam-macam orang mai tolong saya. Ada doktor yang panggil saya berubat di klinik dia. Perbelanjaan ustaz, minyak ustaz, hotel ustaz, kereta ustaz, kami akan tanggung. Ustaz jangan keluar duit, kami bayar semua kos rawatan. Saya tanya siapa yang bagi ni, doktor? Ustaz jangan tanya, tapi dia ni ada satu orang besar, dia ni orang kaya, dia kata ubat Ustaz Kazim sampai sembuh, dia bayar. Alhamdulillah. Sampai kesudah tak sembuh. Usaha Allah tak izin. Saya berubat pula dengan satu doktor Cina. Pakar. Dia tengok. Ini sakit orang tua mah. You sudah tua. Tak apalah, tua pun tua. Tuan-tuan, saya berubat dengan perubatan tradisional. Sahabat saya Tok Singa. Tung, janggut ni. Mai pada Kedah. Tok Singa mai. Satu kereta, dua kereta datang. Tolong saya. Allahu Akbar. Tak tahulah nak abang jasa mereka. Ada Tok Rimau. Ini berbelang-belang pula. Begini datang. Macam-macam orang. Satu malam saya mimpi. Saya ni jenis tak tidur malam Kak Leha. Saya 15 tahun tak tidur malam. Sebab tu malam ni saya suka ceramah ni. Sejadah nak pergi pukul 4 pagi. Saya bukan tidur. Nampak dah? Pukul 9.30 dah. Terasa tak? 9.30. 1 jam setengah dah ustaz ceramah. Terasa tak? Memang tak terasa. Bukan dia bercakap. Yang terasa saya. Saya jarang tidur. Saya tak boleh tidur. Masuk hospital. Doktor nak bagi tidur. Tak boleh. Dia bagi saya makan ubat tidur yang paling kuat. Tak tidur. Pukul 3.30 pagi dia datang melawat saya. Saya lepak dengan nurse duk nyembang. Hey, ustaz, you tak tidur? Mana ada tidur? Sudah makan ubat? Makan lama lah. Tak ada mengantuk? Tak ada mengantuk. Apa pasal? Mana saya tahu? You punya nurse pun cantik. Baik saya nyembang dengan dia. Saya kata. Tak tidur tuan-tuan. 3 hari dia rawat balik lah. Dia suruh saya masuk hospital bahagia. Bagai sekretari. Macam mana cara nak bagi stop. Shut down saya punya otak. Dia kata penyakit saya ialah penyakit yang tak boleh shut down pemikiran. Sentiasa berfikir. Oh, sudah. Dia tak boleh offline. On saja. Oh, sudah. Itu kata dia lah. Jadi, you kena pergi bahagian sekretari. Ambil ubat sekretari. Saya gila ke doktor? Bukan gila. Dekat-dekat lah. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan, satu malam dengan izin Allah, saya tertidur. Bila saya tertidur, saya mimpi. Saya seorang je baju hitam. Yang lainnya semua baju putih. Apa? Aku ni tang mana? Tetapi saya dengar yang kami ni sedang semayang. Saya dengar orang baca Quran. Saya dengar semayang. Saya makmum sekali. Tapi saya duk tertanya ni, pasal apa baju hitam? Pasal apa aku ni hitam? Saya tak mau ceritalah pada tuan-tuan keseluruhan mimpi ni. Sejelas-jelasnya alhamdulillah. Siapa imam tu? Cuma dia mari dekat saya, orang semua buka jalan. Dia kata kat saya, pergi ke Madinah. Ada 2 telaga yang kau kena pergi cari. Ada 2 telaga. Mandi, minumlah air dia. InsyaAllah sembuh. Saya besok pagi lepas subuh, telefon PA saya, beli tiket kapal terbang, saya nak pergi Madinah. 2 orang saya pergi dengan PA saya. Saya cari telaga tu tuan-tuan. 2 jam setengah daripada Madinah. Naik kereta. Ada sungguh tuan-tuan. Dan saya ambil ayat Quran. Saya baca ayat Quran. Saya mandi, saya minum dengan izin Allah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook live saya, FB live saya pakai bedak sejuk.
Ingat tak saya pakai bedak sejuk? Waktu tu darah meleleh. Nak menghentikan bleeding, saya pakai bedak supaya tak jadi darah. Kadang-kadang saya ceramah dalam FB Live saya pakai topeng. Orang pergi mancing tu, nampak mata ya. Waktu tu dia luka. Badan saya luka. Ni tuan-tuan yang duduk dekat dengan saya nampak tu. Ni, parut-parut luka. Garisan-garisan luka ni tajam. Orang toreh macam tu. Saat-saat dia luka. Duduk saja-saja dia luka. Tuan-tuan yang saya hormati, jangan cakap saya tak pergi jumpa doktor. Jangan cakap saya tak masuk wad. Jangan cakap saya tak operate. Saya diambil daging mentah-mentah, tuan-tuan. Nak cek apa penyakit saya. Doktor ambil, tuan-tuan. Saya sanggup, janji saya tahu apa penyakit saya. Bila dah tak ada jalan ikhtiar apa semua ni, saya buat sendiri, tuan-tuan. Doa buat. Akhirnya Allah bagi. Dan ada ayat yang saya baca bila saya minum, saya mandi dengan telaga tadi ni. Apa ayat dia, Ustaz? Ayat Al-Quran. Ialah apa ayat dia? 33 tahun daripada sekarang. Tak faham? Saya dah ceramah 33 tahun. Baru sekarang saya sampai surau, tuan-tuan. Maknanya kalau nak jemput balik 33 tahun daripada sekarang. Baru saya ajar doa tu. Ayat dia. Boleh? Boleh? Boleh, anak? Baik, insya-Allah. Nanti kalau lapang, tuan-tuan jemput balik, saya baca doa tu, ayat tu. Dengan izin Allah, tuan-tuan, kulit saya kembali okey balik. Alhamdulillah. Hebatnya ayat Quran, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Surau yang sudi mengundang saya. Terima kasih pada semua yang hadir. Kita jumpa lagi pada hari Khamis malam Jumaat di rumah tuan-tuan jam 9 malam di TV1. Dan kalau ada rezeki kita jumpa lagi 33 tahun dari sekarang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.